Tema Keluargaku Harapanku bagi Hari Keluarga Kebangsaan di negara Brunei Darussalam membawa makna mendalam tentang peranan keluarga dalam kehidupan. Tema ini menekankan pentingnya hubungan kasih sayang dan sokongan yang erat antara ahli keluarga serta pengorbanan ibu bapa dalam membina keluarga bahagia, khususnya bagi mereka yang menghadapi kesempitan hidup. Setiap ibu bapa mengimpikan keluarga yang sempurna dan sanggup berkorban demi membina keluarga yang harmoni atau sakinah mawaddah warahmah. Ibu bapa pasti merasa kecewa apabila konflik atau krisis memusnahkan impian mereka, mengganggu kestabilan serta fungsi keluarga yang sejahtera. Dalam membina keluarga yang penuh ketenangan, kebahagiaan dan keberkatan, anak-anak yang dilahirkan menjadi individu yang berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua serta menjauhi perkara yang boleh menyakiti hati mereka. Adalah tanggungjawab anak-anak untuk menghargai dan mengenang jasa ibu bapa yang membimbing mereka sehingga berjaya dalam hidup. Allah SWT memerintahkan umat untuk berbakti kepada orang tua dengan menghormati dan menunaikan hak-hak mereka, termasuk memberi nafkah dan menjaga mereka di usia tua. Anak-anak wajib menjaga adab dengan ibu bapa, tidak menderhaka dan sentiasa berbahasa baik dan sopan. Ibu bapa yang telah lanjut usia perlu dijaga dengan penuh kasih sayang dan dihormati, diperlakukan dengan santun serta diberikan bimbingan yang sewajarnya. Alhamdulillah, isu pengabaian warga emas tidak berlaku di negara ini berkat pendidikan awal di sekolah yang menekankan kepentingan menjaga ibu bapa serta budaya masyarakat yang harmoni dan saling menghormati. Kerajaan Brunei menghargai jasa warga emas baik sebagai ketua keluarga maupun penyumbang kepada negara. Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang diadakan setiap Ahad pertama Mei sejak 2012 dengan tema Keluargaku Harapanku bertujuan mengukuhkan kasih sayang keluarga dan memupuk keluarga yang bahagia serta berdaya tahan. Sambutan ini melibatkan aktiviti agama, kemasyarakatan dan riadah, memperkukuhkan institusi keluarga dan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Penubuhan Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE di keempat-empat daerah berfungsi sebagai platform bagi warga emas untuk terus aktif dan menyumbang kepada pembangunan negara. Dikendalikan oleh warga emas sendiri, pusat ini membuktikan bahawa usia bukan halangan untuk berbakti melalui pelbagai aktiviti. Penubuhan Pusat Kegiatan Warga Emas menjalankan aktiviti harian dan tahunan bersama pihak kerajaan dan swasta, termasuk program sempena Hari Keluarga Kebangsaan baru-baru ini. Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri menegaskan pentingnya penubuhan pusat kegiatan warga emas sebagai tempat warga emas berinteraksi dan menyertai pelbagai aktiviti sejajar dengan tujuan penubuhannya. Perlu aktif dan berinteraksi. Kalau warga emas ni sebenarnya suka berjumpa orang, bercerita. Kita kalau di negara lain, misalnya negara Jepun, orang suka ke hospital. Pasal apa orang suka ke hospital? Pasal di sana orang berjumpa orang, berjumpa dengan nurse, so kena layan dengan baik. Dalam kenangan yang sangat indah, terkuburnya tempat. Menghadiri acara Hari Keluarga memberi inspirasi kepada warga emas untuk lebih proaktif dalam aktiviti kemasyarakatan sambil mengingatkan bahawa usia mereka membawa manfaat melalui pengalaman dan pengajaran untuk generasi muda. Pengiran Haji Samsudin bin Pengiran Muhammad Saleh menjadikan pusat kegiatan warga emas sebagai tempat mengasah bakatnya dalam puisi dengan beliau dapat berkarya dan turut memenangi pertandingan puisi di peringkat negara. Katakan padaku bagaimana kesetiaan dan pengorbananmu, bagaikan
hanya penyembuh. Bersama jiwa raga setitik tiada tumpah, telah kumenterikan sebagai sumpah yang tiada akan guna dan berubah. Alhamdulillah jualah acara macam mana ini adalah untuk menyatukan silaturahim kepada keluarga yang jarang-jarang kan datang ataupun ada masalah. Jadi dengan adanya acara macam mana ini dapatlah orang Ketani berkumpul dan bermesra-mesra kepada mereka, terutamanya Ketani akan mengetahui apakah acara, apakah aktiviti yang dibuat di dalam acara warga mas ini. Bagi saya senang gembira, cukup gembira untuk meluangkan masa saya karena kalau saya boring di rumah itu saya datang ke warga mas untuk mengikuti apa acara dan apa aktiviti yang dilakukan. Bermacam-macam lah acara yang dimadukan. Seperti acara saya sendiri berpuisi, berapa, meminta terangkanlah kepada orang yang kanan lagi yang mengetahui. Maklumlah saya pun bukan ahli orang puisi, tetapi akan saya coba seterusnya. Dan saya haraplah kepada ahli-ahli yang belum pernah datang dan cobalah berkunjung dah, cobalah memperkenalkan diri untuk mengetahui apa aktiviti dan memberi luang dan mengajar kepada orang yang ada pengalaman itu dapat kita bertukar-tukar pikiran. Jadi haraplah datang kepada orang yang bukan warga mas, menjadilah apabila umur 60 tahun menjadilah ahli warga mas supaya kita dapat bertukar-tukar pandangan, pendapat apa. Jadi untuk mengetahui maklumlah kita ini bukan ada guru lagi untuk mengajar seperti yang di sekolah. Walaupun aktiviti semasa sambutan Hari Keluarga Kebangsaan kelihatan santai, ia membawa banyak manfaat secara tidak langsung. Antaranya ialah mengeratkan silaturahim, memupuk kerjasama, bertukar pandangan dan menggalakkan amalan gaya hidup yang lebih sihat. Alhamdulillah, setakat ini ahli Pusat Kegiatan Warga Mas merancang bagi tahun 2025 di mana kami akan menambah lagi acara ataupun aktiviti yang kami akan buat di Pusat Kegiatan Warga Mas ini. Di mana pada tahun yang akan datang kami akan membuat bermacam-macam lagi lah untuk mengemaskinikan lagi atur-acara kami yang seharian maupun ikut jadual bulanan kami. Alhamdulillah juga perkembangannya oleh sebab kami merancang kegiatan sepanjang hari yang bermula daripada 8 hingga 12, kemudian daripada 2 ke 4. Jadi kami menyusun perancangan yang kami sediakan, umpamanya Al-Quran, selain itu berzikir, berkadam, bertahlil. Tapi yang ramai benar juga beriadah itu ramai juga. Masa ini keramaian yang berdaftar ialah lebih kurang 500 orang yang berdaftar. Ya sebenarnya kami ini di bawah pentadbiran Jabatan Pembangunan Kebijakan Belia dan Sukan JAPIM. Jadi oleh sebab Jabatan Kawasan punya inisiatif, jadi kami melakukan jualan di luar sana tu. Sambutan ada menggalakkan dah juga yang ikut serta. Ada setengahnya daripada produk sendiri juga dan ada juga hasil usaha warga mas. Rupanya di segi memasak tu kan dia sendiri berjual tu sendiri tu. Inil kafiruna illa fi urur. Islam adalah agama yang syumul, mengajarkan umatnya untuk saling menghormati tanpa mengira bangsa, darjat atau keturunan. Sikap hormat ini melahirkan individu yang sentiasa berbuat baik kepada orang tua yang telah membesarkan mereka sejak dari kandungan ibu. Orang tua berhak menerima kasih sayang dan penghormatan
terutama bagi mereka yang mengalami masalah kesihatan fizikal atau mental yang kian merosot. Seiring usia yang semakin lanjut, kekuatan fizikal, daya ingatan dan emosi akan berkurangan, dan pada ketika inilah Allah Subhanahu Wa Taala menarik nikmat satu persatu sebagai ujian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebagai anak atau individu, kita perlu bersikap sabar, tabah dan sopan terhadap warga emas, sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bukanlah daripada golongan kami siapa yang tidak mengasihi kanak-kanak dan tidak menghormati orang dewasa. Warga emas di Brunei juga menerima keistimewaan daripada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam bentuk bantuan yang wajar. Namun, tanggungjawab menjaga dan mempedulikan mereka tetap menjadi kewajipan bersama, terutama anak-anak. Warga emas tidak patut dianggap sebagai beban, sebaliknya mereka harus dihormati dan disayangi, memastikan kebajikan dan kesempurnaan hidup mereka terjaga. Mereka adalah generasi terdahulu yang telah banyak berkorban dan menyumbang kepada keluarga, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, dalam perutusan sempena Hari Keluarga Antarabangsa menyatakan bahawa tema Hari Keluarga Kebangsaan amat relevan untuk perancangan dan pengukuhan dasar serta program pembangunan keluarga. Tema ini juga menjadi asas dalam pelan tindakan institusi keluarga di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial yang dikemaskini untuk 2023-2027 dan akan dilancarkan tahun ini. Beliau menyuruh semua pihak agensi kerajaan, swasta, persatuan, penghulu, ketua kampung dan pemimpin akar umbi untuk terus memberikan komitmen dalam menyokong acara sambutan di semua peringkat. Beliau juga menegaskan bahawa keluarga yang stabil dan bahagia menyokong pendidikan, kesejahteraan dan keselamatan ahli keluarga yang menyumbang kepada kesihatan emosi, mental dan fizikal serta tenaga kerja produktif, memberikan impak positif kepada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Nilai kekeluargaan Brunei yang dipupuk dalam keluarga turut membentuk asas masyarakat yang stabil dan sejahtera.